الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, adik tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Utamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita sama kembali berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita daripada solat fardu subuh secara berjemaah dan seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini merupakan kesinambungan amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang lalu. Makna tanda kejayaan ada dah pada kita, tapi secara hakikatnya tak tahu. Esok di akhirat baru tahu. Tapi tanda ada. Sebab setiap amalan yang kita buat, ibadat yang kita buat, dia ada tanda. Orang yang solat dia ada tanda. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang solat masih lagi buat dosa dan maksiat yang berterusan, fasik dah dia bagi. Maka something wrong solat dia. Orang yang baru balik haji dan umrah pun sama. Sama Nabi kata orang yang balik haji dan umrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Secara tersuratnya habis dosa, secara tersiratnya sifatnya juga seperti bayi. Dia boleh balik-balik seperti mana dulu, ibadat, menangis bila dengar ayat-ayat Quran, hatinya cepat hiba bila dengar cerita bab akhirat, kematian. Sama dengan puasa pun ada tanda. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mana sebulan yang kita lalui pada bulan Ramadan yang lalu itu merupakan latihan. Kalau kata kerja tu kursus lah, pergi kursus ke luar negara selama sebulan, balik kita mesti buat apa yang kita kursus kat sana. Adakah balik tu terus-terus kita berhenti kerja? Tak ada. Bawa apa pergi kursus? Kursus tu untuk melatih diri supaya menambahkan ilmu. Dalam keadaan kita ada bidang sesuatu yang kita tempuhi, maka kita nak tambahkan ilmu kita, pergi kursus. Jadi Allah berikan kita peluang setahun ada satu bulan. Bulan dia adalah bulan Ramadan untuk latih diri kita. Kursus dia bagi. Dan sebenarnya kita dah buat dah macam-macam amal soleh dan ibadat, dan kita keluar daripada bulan Ramadan itu, alhamdulillah hari ini kita masih lagi boleh buat benda yang sama dalam bulan Ramadan. Itu saya sebut tadi, kita ada tanda. Sebab kadang ada orang di lepas Ramadan dia tak ada dah.
Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadi kamu hamba Allah yang rabbani, jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan. Ramadan dulu dia semayang di masjid, habis Ramadan dia tak pergi masjid dah. Ramadan dulu dia baca Quran, lepas Ramadan dia tak baca Quran dah. Ramadan dulu dia sedekah, habis Ramadan dia tak sedekah dah. Jadi ini orang yang beramal kerana Ramadan sahaja. Tapi dalam keadaan kita ni bukanlah maksudnya tengok orang tu sian, orang tu tak datang masjid dah, tak berjaya Ramadan kau, kata dia. Bukan, kitalah yang kena bantu mereka, kan? Maknanya kita tak boleh katakan bahawa lah itulah kau orang, rugilah kau kena jadi macam aku lah. Jangan pula naikkan diri sendiri, up pula diri kita, kan? Jadi kita sendiri yang kena latih diri kita, dan kita sendiri kena tarik mereka. Siapa nak kena tarik Ustaz? Kita semualah. Ustaz lah tarik, ustaz kan ustaz tadi, kan? Memanglah ustaz, tapi takkan ustaz nak pergi ketuk semua rumah kat sini. Dan kalau hari ni ada 50 orang datang, setiap orang buat kerja masing-masing, ada 50 rumah. Kurang kan? 50 orang, 50 rumah. Satu orang tarik seorang je daripada ahli rumah dia, dapat 100. Esok 100 orang dah ramai, kita dakwah lagi, tarik satu orang daripada mereka, dapat 200. Penuh balik macam Ramadan dulu. Itu tanda kejayaan. Sebab tu alhamdulillah kita nak sebutkan tanda kejayaan itu ada pada kita, dan ianya biarlah menjadi istiqamah sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang lalu. Sebabnya kita ni keluar Ramadan, kadang-kadang kita drop terus ibadat kita sampai akhirnya belum keluar Syawal lagi habislah drop terus. Ada orang jenis gitu. Habis Ramadan, kemudian dia puasa 6 Syawal, kemudian habis tu drop dah, tak ada ibadat lagi dah. Dia ingat habis Syawal tu habis dah. Sedangkan keluar Ramadan tu dia nak pergi ke Syawal, Syawal tu dia kena maintainkan. Itu namanya istiqamah. Sebab kalaupun kita tak boleh buat benda yang sama macam Ramadan, sekurang-kurangnya wa in qalla, kata Nabi, sedikit pun tak apa. Sebab kata Nabi, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Kalau dulu kita boleh baca sejuzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan, Syawal ni nak baca sejuzuk Al-Quran, mabuk juga tuan. Open house banyak. Hari ni je dah berapa banyak open house. Malam sampai pukul 11 malam open house lagi. Jam, ya Allah, tak ingat jam dia. Sabtu Ahad jangan main lah. Jangan Sabtu Ahad lah, tiap-tiap hari biasa pun sama. Orang dah tak buat open house hari Sabtu Ahad, Isnin sampai Jumaat pun dia buat je. Selasa ni ada lagi open house ni kat Taman Zara pula saya. Kan? Hari-hari ada open house, tak apalah, selagi boleh buat-buat lah tuan. Kan? Sebab dia baik kan, untuk mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Apa nak buat? Tapi nak sebutkan bahawa amalan yang kita buat dulu jangan terus hilang. Tak boleh baca lah Ustaz, dulu boleh baca sejuzuk ni tak boleh baca dah. Pasal apa? Open house banyak, kena pergi sana, kena pergi sini. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh sejuzuk, setengah juzuk. Oh, banyak juga tu Ustaz. Tak boleh setengah juzuk, suku juzuk. Banyak juga tu Ustaz. Suku juzuk tak boleh selai. Selai pun okey lah tuan-tuan. Kira-kira macam itulah dipanggil sebagai adwam, yang berterusan. Kalau dulu kita boleh sedekah daripada pagi sampai petang, kita sedekah pagi. Setiap kali pergi masjid kita sedekah Ramadan dulu kan. Masuk subuh kita sedekah, masuk zuhur kita sedekah kat masjid, masuk asar kita sedekah kat masjid. Orang buka puasa kita sedekah juga. Malam kan tarawih lagi, ditabung lalu dia sedekah lagi. Hebat kita Ramadan ni. 11 malam dekat masjid lagi. Luar Ramadan jangan tak bagi lagi. Bagilah walaupun sedikit. Sebab itu nak dimaintainkan sebagai orang yang istiqamah. Istiqamah ni kalimah dia qama yaqumu, asal dia berdiri. Maknanya orang ini telah pun berdiri, nak maintainkan supaya berdiri kekal lama. Orang yang belum buat, mana boleh sebut istiqamah, dia tak buat lagi. Orang yang tak pernah pergi masjid, tiba-tiba kita kata pada dia, kamu kena istiqamah pergi masjid. Belum start lagi Zat. Start dulu. Bila start, baru kita katakan kamu kena istiqamah, sebab kamu dah berdiri. Walaupun sedikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kelebihan dia besar orang yang istiqamah ni. Kita tengok dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Allah kata orang yang mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Allah, Tuhan kami ialah Allah. Allah kata. Orang-orang yang mereka katakan Tuhan kami ialah Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah ni dia ada maksud, dia ada tafsiran lain. Tafsiran lain daripada sudut ayat ini adalah istiqamah daripada sudut akidah.
Sebab berkaitan dengan ayat munasabah sebelum ayat ini, maka dia bercerita tentang akidah. Tapi boleh pakai ayat ini untuk istiqamah dengan amalan? Boleh. Istiqamah juga nama dia. Dan Allah kata orang yang mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Allah dan mereka istiqamah, kata Allah, apa kelebihan dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada dia. Dalam tafsiran ada 4 jenis tafsiran ayat ni. Ambil satu sudah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata tafsiran ini malaikat turun ketika mana saat nazaknya dia, ataupun yang keduanya ketika matinya dia. Mati ni makna berubah alam tu, pergi kepada alam barzakh. Mesti ada perasaan takut, mesti ada perasaan sedih, mesti perasaan risau, aku ni ke manalah aku begini kan. Tiba-tiba kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Malaikat tu kira-kira macam lawyer kita lah, peguam. Maknanya dia backup kita. Dia bagi tenang pada kita. Apa dia kata? Alla takhafu, jangan kamu takut. Pasal apa takut, Ustaz? Pasal kita takutlah kita kat mana nanti. Matilah kita takut, bukan takut duduk dalam kubur seseorang. Takut sebab aku tak tahu aku ke mana ni, neraka ke syurga ke, lepas ke tidak dengan soal munkar nakir ni, diazab ke, takut. Tapi bila mati, kata Ibn Abbas, malaikat turun, malaikat kata jangan takut, jangan risau, jangan takut. Malaikat kata, kita harapkan betul malaikat sebut pada kita waktu kita mati, harapkan suruh. Ni ayat Quran, bukan hadis. Quran ni ayat tak boleh dikompromi lagi, kena percaya bulat-bulat. Dah Allah kata malaikat turun, Allah kata malaikat kata alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu sedih. Dah sedih pasal apa? Sedih kita tinggalkan harta benda, rumah, kereta, anak, isteri, suami, macam-macam kita tinggalkan. Kata malaikat jangan sedihlah, sebab kamu nanti dalam syurga banyak lagi nikmat yang akan boleh dapat lebih daripada itu. Paling besar sekali kata malaikat, ini ayat tabsyir, ayat berita gembira. Malaikat kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang Allah janjikan kepada kamu dalam dunia dulu. Oh, besar nikmat. Bila malaikat bagi tahu pada kita begitu, maka kita tenang. Dan dalam hadis dia khususkan lagi, setelah disoal oleh malaikat, maka selamat kita dah jawab semua, maka kata malaikat, numu kanaumil aris, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Esok bangun terus kiamat. Mana bangun besok tu pergi padang mahsyar, tak perlu tunggu lama, kejap memang sekejap dah rasa. Macam tidur pengantin kan sekejap. Kan? Jadi tak ada rasa lama. Maka dalam keadaan kita mengharapkan sangat malaikat sebut kepada kita begitu, dengan syarat apa? Qalu rabbunallah summa istaqam. Dia kena mengaku bahawa Tuhan dia ialah Allah, dan dia kena istiqamah. Dan hari ini ada tanda istiqamah pada kita. Teruskan tuan-tuan, walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang berjaya dalam bulan Ramadan dahulu, dan terus istiqamah sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan yang lalu, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-93, tajuk baru, mengetahui ilmu fardu ain. Okey, habis dah kita bincang bab takdir pada kuliah yang lalu, panjang lebar bab takdir ni. Masih lagi perihal takwa, masih lagi bahagian pertama, kita masih lagi menceritakan tentang takwa. Dan takwa tu disambung, ada kesinambungan yang Imam Al-Haddad sebutkan daripada hati, kemudian masuk kepada golongan-golongan yang sesat, masuk pula kepada bab akidah, bab takdir dan seumpamanya, sampailah kepada bab yang lebih besar, iaitu bagaimana cara untuk mendapatkan akidah yang tepat, ilmu. Jadi mengetahui ilmu fardu ain ini bukan akidah sahaja. Sebab ni dibagi hint sedikit. Dia akan pergi kepada bab akidah dah selesai, dia akan pergi kepada bab ibadah, dia akan pergi kepada bab tasawuf. Itu makna ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni 3 je. Mana-mana tuan-tuan pergi pun, kalau masjid dia akan susun yang ini juga. Cuma kadang-kadang pecahannya akan jadi lebih khusus lah. Sebab ada pengajian mungkin dia mengaji bab sirah, kan? Sirah tu pergi bab akidah juga, beriman kepada rasul-rasul. Ada pengajian yang bercerita tentang hari kiamat, itu akidah. Ada pengajian yang bercerita tentang salat, ibadat salat, itu fiqh.
Ada pengajian yang mungkin dia cerita tentang bab mazmumah mahmudah, itu tasawuf. Itu 3 ni saja. Apa dia? Akidah, fiqah, akhlak ataupun tasawuf. 3 ni saja ilmu fardu ain dan diwajib dipelajari oleh setiap orang yang bergelar Islam. Baik, kita tengok, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, moga-moga Allah kurniakan kita sekalian sihat, afiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang-orang yang bertakwa. Bahawasanya wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk mengabaikannya sama sekali. Mana menunjukkan bahawa wajib ke atas orang yang bergelar muslimin ataupun muslimah, bahawa mereka ini wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu bab fardu ain. Mana tak boleh lagi. Yang akil dan baligh lah. Mana kalau dia dah berakal, dah baligh, dia dimukallafkan untuk dia pelajari ilmu-ilmu bab fardu ain. Nanti sebut tadi, nanti kita akan pecahkan lagi. Dia ada sebut nanti ni. Akidah tu pecahan di mana, fiqah ni pecahannya mana, akhlak pecahan di mana, dia akan sebutkan lagi. Cuma kita perlu tahulah, oh kita ni layak ataupun tidak, wajib ataupun tidak, kita kena belajar. Wajib lah, pasal apa? Kita muslimin, yang belakang muslimah, ibu-ibu muslimah, dan kita pun telah berakal, kita pun telah balik. Jadi kalau orang yang belum berakal, belum balik, tak wajib lah. Tapi dia boleh datang masjid, boleh datang. Tapi kanak-kanak saat nanti bising. Nabi, masjid Nabi SAW pun Nabi biarkan kanak-kanak main, tuan. Tengah semayang pun kan Nabi biarkan cucu Hasan dan Husain naik di belakang Nabi. Menunjukkan ada kanak-kanak di masjid? Ada. Kalau tak boleh, Nabi mesti tampal kat luar tu, kanak-kanak dilarang masuk, kan? Tak boleh masuk, mamnu', tak boleh. Tapi nak sebut bahawa kanak-kanak pun ada zaman Nabi. Nabi tengah baca khutbah, Nabi turun ambil cucunya Umamah, dukung, sambung khutbah, kan? Maknanya walaupun dia tidak dimukallafkan lagi, tidak diwajibkan untuk belajar ilmu, tapi kita boleh corakkan dia daripada awal. Biarkan dia tahu dan dia rasa, oh ni masjid tempat orang mengaji, masjid tempat orang belajar. Lama-lama sampai masanya dia dah akal, dia dah balik, dia dah akil, dia dah balik, maka teruslah dia belajar, kan? Ini sampai kita dah umur 60 tak belajar, tak tahu macam mana batal sah semayang, tak tahu. Itu kata bab fardu ain tak pandai. Tapi untungnya dia datang belajar walaupun 60-70 tahun. Ini yang tak untungnya, tak belajar-belajar. Gigi tinggal 2. Tak belajar lah, tak belajar lah Ustaz. Umur 79 lah Ustaz. Malu lah nak pergi belajar. Bab wuduk tak pas lagi, kata dia. Belajarlah. Walaupun kita katakan bahawa benda tu simple, kan? Benda simple je, kadang-kadang kita tak nak dengar benda simple tu. Bab wuduk tak nak dengar, pasal tahu dah. Bila dengar dan belajar, salah rupanya aku buat. Pernah saya dulu satu hari di satu tempat Sentul, kan? Saya cerita berkaitan dengan bab mandi hadas. Saya kata mandi hadas begini, kena berada dalam keadaan berdiri, dan kena ada keadaan duduk, tak boleh dalam satu posisi saja, sebab takut air tak kena. Sebab syarat wajib untuk kita nak mandi hadas 2 je, niat dan meratakan air keseluruhan badan. Kalau air tak kena, maka tidak sah. Habis kuliah tu saya ada orang jumpa saya kat luar, nangis. Dia kata, Ustaz, Allah, saya buat selama ni salah Ustaz. Nangis tapi tak boleh cakap dah. Saya kata, untunglah Allah bagi abang datang hari ni, kan? Kalau abang tak datang hari ni, sampai bila abang tak tahu abang salah? Benda simple, mandi hadas. Mandi semua orang tahu tu, kan? Tapi bila teliti baik-baik apa yang kita belajar, dan sebab tu kita katakan walaupun benda tu simple, kita dengar balik, kelebihan dia yakin dengan apa yang kita buat. Kelebihannya bagi orang yang tak tahu, oh macam ni rupanya cara nak lebih sempurna, lebih afdal. Mungkin tahu dah, tapi nak lebih afdal dia macam mana? Tu sebab kita tak boleh katakan kita dah habis belajar, tak boleh. Ilmu agama ni tak ada erti dan tak ada istilah saya habis belajar dah, PhD dah, pelajaran habis dah, tak ada. PhD itu satu pengkhususan bidang saja, ada lagi benda yang dia tak tahu. Dia tak ada bab istilah habis belajar. Duduk, walaupun kita katakan kita tahu dah, kita dah profesor, kita dah doktor, duduk juga dalam majlis ilmu untuk raikan majlis ilmu tu. Boleh jadi dia tak ada ilmu dengan orang yang bercakap tu, dia mungkin ada ilmu yang lain. Tak sama semua orang ada ilmu, kan?
Sebab tu kita katakan bahawa kita walaupun benda tu simple, kita buat solat, kita kena dengar. Boleh jadi benda tu kita buat salah. Ini kadang ada ustaz ngajar buat solat, dia pun alah solat lagi, ustaz ni tak ada topik lain, kata. Dengar supaya yakinkan diri kita dengan apa yang kita buat. Samalah dengan ni, saya akan masuk juga nanti ni. Kita akan masuk balik bab solat, kita akan masuk balik bab wuduk. Benda simple, tapi kita nak cari mana kelebih ataupun afdal dia. Walaupun benda tu memang kita dah buat dah, tak apa, raikan saja. Jadi sebab itu kita nak sebutkan bahawa perkara ini wajib untuk kita pelajari, sebab kita aqil, baligh, muslimin, muslimat. Dan dalam keadaan kalau kita katakan bahawa ada orang yang belum masih lagi capai akil dan balik, maka tak perlulah, dia tidak diwajibkan. Kanak-kanak dan sebagainya. Saya sebutkan tadi, kita walaupun umur dah 70 lebih terus datang majlis ilmu, tak apa, tak ada masalah pun. Dia tak ada istilah dah 70 Ustaz tak boleh nak mengaji. Kalau mengaji pun belum tentu dah saya dapat buat Ustaz dah 70 lebih, 80. Tak ada, mengaji saja. Mudah-mudahan depan Allah lepas. Walaupun kita katakan zaman muda dulu kita dah habis banyak masa dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat, tapi sekurang-kurangnya bila tersedar tu kita terus datang. Mudah-mudahan Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Tuhan, kita minta pada Allah jangan seksa apa yang dulu kami lupa, apa yang dulu kami lalai, kami tak erti dulu. Hari ni baru kami nak belajar, okey, tak ada masalah. Kata kalau mengaji pun tak boleh, umur dah 80 tahun dah, gigi pun gigi palsu dia pakai, boleh mengaji je, tak apa. Janji kita berusaha, kan? Sekurang-kurangnya kita ada hujah di hadapan Allah. Kalau mati dia tengah belajar, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu je kita harapkan. Yang saya maksudkan ini saya ni adalah Imamul Haddad. Dengan ilmu pengetahuan, ialah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam kita. Memang takkan sah kalau kita buat perkara ni tanpa ilmu. Yang mana tadi? Ilmu fardu ain tadi ya. Akidah kita kalau tak ada ilmu kita buat takkan sah. Akidah lagi tak boleh ikut-ikut. Bab akidah di mana boleh ikut? Bab akidah kena yakin. Kenapa orang beriman dengan Allah? Kenapa orang beriman dengan malaikat? Kena yakin, dia tak boleh ikut. Saya beriman pasal orang tu beriman, saya beriman. Tak sah iman dia. Akidah dia tak ada ikut-ikutan. Akidah dia kena iman dan yakin. Bagaimana keyakinan kita pada Allah. Kalau solat ikut, tak dapat pahala. Ataupun ibadat ikut, tak dapat pahala. Orang semayang letak tangan dekat pusat, dia tengok ada orang angkat tangan kat dada, dia pun ikut kat dada. Pasal apa? Tetap tu. Baru balik Mekah. Kan? Tengok orang di Mekah semayang, hebat, ada yang dada, ada yang letak kat bawah pusat, ada yang lepas tangan pun ada, macam-macam. Dia tengok canggih orang Arab ni, dia pun balik buat, nak jadi orang Arab, kan? Jadi orang Arab, dia pun ikut. Pasal apa orang tanya tak tahu? Pasal dia tengok orang Arab buat, orang Arab. Dia bukan kita ikut orang Arab, kita ikut Nabi. Kita tak ikut orang Arab, kita ikut Nabi. Itu kena betulkan balik pemahaman kita. Lah tu orang Arab boleh pakai seluar 3/4 semayang. Memanglah kita tak ikut dia, kita ikut Nabi. Nabi pernah pakai seluar 3/4 semayang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat dia ada baju khas untuk semayang. Dia ada baju khas, kita pun baju khas lah ni. Ada jubah, ada kurta, okey ya. Baju khas lah ni. Nak sebutkan bahawa ya, kita tengok, oh tu orang Arab okey boleh buat macam tu, kita pun ikut. Dia cepat sangat terikut. Itu yang kata bila terikut-ikut bab ini, bab akidah, bab ibadah, tidak sah iman dan Islam dia. Takkan sah. Pasal apa? Pasal tidak akan dapat pahala daripada Allah. Jadi setiap apa yang kita buat, pastikan kita ada sandaran dan kita ikut. Sekurang-kurangnya kita dengar dalam majlis ilmu ni pun, ini pun berdasarkan dalil, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey tu. Bukan ikut tengok tak, dia dah pernah dengar dah. Oh ada saya mengaji dulu, ada ustaz tu kata sekian. Okey, itu pun kira sebagai ilmu, dapat pahala. Ini jenis yang tak dapat pahala bila tengok orang. Oh dia buat macam tu, kita buat. Dan tak dapat. Sekurang-kurangnya bila kita mengaji secara umum begini dapat pahala sebab kita dah pernah dengar. Tegasnya lagi ialah ilmu mengenal Tuhan, lagi tak boleh ikut. Dia mesti belajar. Macam mana cara nak kenal Tuhan? Kan? Macam mana cara kita nak kenal Allah? Allah tu Tuhan lah Ustaz. Yalah siapa Allah tu? Tuhan saya lah kata dia. Yalah siapa? Allah lah. Nak jawab pun susah. Dan macam mana kenal Allah? Allah tu Tuhan lah. Kita pun jadi pening kan jawapan dia. Kan? Sedangkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam ayat Quran, banyak Allah suruh lihat apa yang ada di sekeliling untuk kenal Allah. Tak, kita nak kenal Allah, nak tengok Allah tak boleh. Tak boleh tengok Allah. Sebab dalam dunia tak layak.
Yang boleh tengok nanti di akhirat. Kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah. Boleh, tak ada masalah. Wajah yang waktu tu hari mereka berseri-seri wajah mereka melihat Tuhan mereka. Kan? Jadi dalam keadaan kita tahu dalam dunia memang tak boleh nampak Allah, tetapi kita boleh rasa kebesaran Allah dan kewujudan Allah. Tengok sekeliling kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini semua ayat-ayat yang Allah suruh tengok. Tengok bagaimana Allah ciptakan unta, tengok bagaimana Allah tegakkan langit, tengok bagaimana Allah pasakkan bukit, tengok bagaimana Allah hamparkan bumi, supaya berdalil engkau bahawa Allah tu wujud dan engkau kenal Allah tu macam mana. Dan Allah sebut dalam Quran, fi anfusikum afala tubsirun. Diri engkau pun kau tengok. Macam mana diri engkau ciptakan, kau tak tengok ke macam mana Allah ciptakan diri engkau? Atau tengok diri kita, hebat Allah ciptakan kita. Tak payah tengok benda lain, tengok diri kita. Tengok kat mana Ustaz? Tengok kat cermin. Kat rumah nanti ada cermin yang besar tu kan, yang kecil-kecil tak nampak sangat, tengok muka je tak nampak. Cermin besar tu, kalau tak ada pergi Kia beli. Besar tu, tiap-tiap pagi tengok. Bila tengok kita akan tengok, ya Allah, besarnya kebesaran Allah. Bagaimana Allah ciptakan kita ni, subhanallah, dengan mata cantik terletak, hidung lubangnya ke bawah, kalau lubangnya ke atas macam mana? Dah kena buat awning pula dah, takut hujan turun masuk air. Tak ada kerja. Takkan boleh berlaku macam. Pasal apa? Pasal Allah tu maha bijaksana. Allah buat perfect dah. Kan? Sebab itu manusia ini Allah ciptakan ahsani taqwim, paling terbaik. Jadi tengok diri kita, bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan diri kita. Walaupun kita tengok jari kita ni ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang panjang, ada yang pendek. Pasal apa? Pasal bijaksananya Allah. Walaupun macam ni keadaan dia, bila pegang barang dia akan jadi cantik. Itu hebatnya. Itu katakan bahawa bila mana kita nak mengenal Tuhan, nak mengenal Allah, dia bukan kata ya Allah Tuhan saya. Macam mana nak kenal? Allah ini menciptakan semua, mentadbir alam ini. Allah yang waqtila fil laili wan nahar, menukarkan malam kepada siang, menurunkan hujan. Allah yang memberikan rezeki pada kita. Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita buat. Maka kita akan kenal Allah dan kita takkan buat benda yang Allah larang. Kenapa orang masih lagi buat dosa, buat maksiat? Sebab dia tak berapa kenal Allah. Kan? Memang kita ni buat dosa maksiat, tapi kadang terlupa kita ni bahawa Allah mengawasi diri kita, sentiasa lihat kita. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Takkan pernah tidur, takkan pernah mengantuk Allah, sentiasa. Allah hantarkan pula raqib dan atid untuk jaga kita dekat kanan dan kiri. Kita tidur, dia tak tidur. Tapi tak tercatat dah, pasal dalam tidur dia tidak dikira. Hatta kita buat dosa dalam tidur pun tak dikira. Cakap benda bukan-bukan dalam tidur, kan? Tidak dikira. Pasal apa? Rufi'al qalam an salas. Terangkatnya pena itu dengan 3 perkara. Maksudnya tidak tertulis, tak terhitung dosa dan juga pahala pada 3 perkara. Yang pertama, bila mana orang ini tidur sehingga dia bangun, istaiqiz. Maknanya orang yang tidur tak terkira. Dia bercakap apa dalam tidur dia tidak terpakai. So, kalau ibu-ibu terdengarlah suami bercakap tengah-tengah malam tidur tu, jangan percayalah kan. Dia cakap sebut nama lain. Nama aku lain, pasal apa dia sebut nama Salmah pula ni? Tadi kan contohlah. Tak boleh pakai pasal apa tengah tidur. Tengah tidur tak boleh pakai. Ini mesti bawa-bawa daripada hidup tadi Ustaz. Kita bawa-bawa dalam mimpi. Jangan percaya. Kan? Jadi tengah tidur tak boleh pakai. Yang keduanya, bila mana dalam keadaan dia gila sehingga dia sedar balik. Gila pun tak boleh pakai. Apa dia cakap, apa dia buat semua tak boleh pakai. Orang yang gila ni tak boleh pakai. Dan dia tidak dimukallafkan pun, tak perlu pun belajar. Dia tak ada kira. Kalau dia buat pun tak ada pahala, pasal dia gila. Ini kadang ada orang gila tu, dia pergi dakwahnya orang tu. Kita pergi tengok, ada orang berjalan cakap seorang slipper kat tangan, tiba-tiba dia pergi. Daripada kau berjalan situ, baik kau pergi masjid sembahyang. Dia pun tengok muka kita, siapa yang gila? Aku gila ke dia gila tadi? Aku gila mana kena sembahyang. Dia pun cakap macam tu, pening kita. Dia gila tak perlu sembahyang tuan, tak dikira dah. Kita dakwah pula orang gila suruh sembahyang. Pergilah dakwah orang yang pergi kat tu restoran tu, tengah azan tapi tak nak pergi sembahyang. Apa dakwah tu? Itu lagi bagus dakwah. Pergi dakwah orang gila. Dia pun pelik, siapa gila? Kau gila rupanya ni. Tapi nak pergi dakwah kat restoran tu, pergi tanya dulu betul ke tak boleh sembahyang.
Pasal kalau gila tak payah sembahyang tu dia. Mengamuk orang tu tadi. Jadi kalau dia gila maka tak dikira dah. Terangkat kalam, tidak dikira. Dosa pun tidak dikira. Yang ketiga ialah kanak-kanak setelah dia balik. Kanak-kanak pun tak dikira. Kanak-kanak tidak dikira pahala dan dosa. Apa dia buat pun tak dikira lagi sampai dia balik. Kalau dia buat dosa pun tak terkira. Okey. Jadi itu 3 perkara yang kita katakan bahawa mesti kita tahu bahawa tidak dikira. Tapi sebenarnya kita tiga-tiga tak ada. Tiga-tiga semua kita lepas dah. Kita ni bukan orang yang gila, kita ni bukan orang yang tengah tidur, kita ni bukan orang yang kanak-kanak. Maka wajib kita pelajari untuk kita mengenal Tuhan. Bagaimana untuk kita mengenal Allah, bagaimana untuk kita mengenal Rasul. Rasul kita tahu nama, tapi kita beriman pada Rasul ni bukan beriman pada Nabi sahaja, Nabi Muhammad SAW. Semua yang secara tafsir, kalau baca kita akidah, beriman secara tafsili ialah 25 orang Rasul yang Allah sebut dalam Quran. Beriman secara ijmali, secara umum, tafsili itu secara khusus. Beriman secara ijmali, secara umum, seramai ribuan. Kalau hadis yang dhaif ada 124,000 orang Nabi. Beriman macam tu. Walaupun dalam Quran ada sebut nama-nama lain, ada yang khilaf ulama kata yang ini adalah Nabi, ada yang kata tidak Nabi. Kan? Dalam hadis juga sebut ada Nabi, ada tak Nabi. Nabi Khidir, kan, disebutkan juga. Maka yang itu secara tafsili, tak, secara ijmali, kan. Allah Nabi sebut, kita terima, kan. Tapi secara tafsili ni maksudnya sekurang-kurangnya kita tahu dan kita yakin bahawa dia adalah Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah. Ada kaum dia yang perlu didakwahkan. Bukan Nabi Muhammad saja, semua. Nabi Isa, Nabi Musa. Orang Nasrani, Kristian, dia tak anggap sebagai Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Dia anggap Nabi Isa saja, Nabi Musa saja Nabi, lain dia tolak. Kita orang Islam, Nabi Muhammad kita anggap sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Isa pun kita anggap sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Musa pun kita anggap sebagai Nabi dan Rasul. Itu beza kita dengan Nasrani. Kristian tak sama, Yahudi, Bani Israel sama, tak sama. Sebab mereka tolak Nabi kita Muhammad SAW, kita tak tolak Nabi mereka. Sebab tu Nabi kita juga. Sebab kata Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tak bezakan pun mana-mana Rasul. Semua kami anggap sebagai Nabi dan Rasul. Cuma kita kena yakin bahawa kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan belajar tu bagaimana cara untuk mengenali Rasul, Nabi-Nabi. Dan tegasnya lagi, mana lagi? Mengenai hari akhirat sama juga. Mengenai hari akhirat, bagaimana untuk kita nak kuatkan iman kita bila kita pelajari agama berkaitan dengan hari akhirat. Bermula daripada mana? Bermula daripada matinya kita, itu masuk alam akhirat. Masuk daripada alam barzakh, kemudian pergi kepada alam mahsyar, kemudian pergi kepada alam hisab, kemudian pergi kepada alam mizan, kemudian pergi kepada sirat, masuk ke dalam syurga dan neraka. Bagaimana keimanan kita pada hari akhirat? Ada orang dia kata ya percaya, entah ya tidak. Macam orang kafir, orang Quraisy dulu, dia tak percaya ada hari kebangkitan. Itu yang dia, setiap kali dia Nabi ajak dia dakwah ceritakan tentang akhirat ni, dia ejek Nabi. Dia kata mata sa'ah, bila kiamat? Kalau betul kiamat, baru datang kiamat sekarang. Dia tak percaya. Dan kalau kita perangai macam tu, pemikiran kita macam tu, kita teruk lagi pada jahiliah. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah dapat ilmu dah. Mereka ni baru dah dapat ilmu tapi mereka tolak Nabi. Kita dapat ilmu tapi kita tak percaya dengan hari akhirat. Yang ni yang kita nak belajar. Macam mana cara untuk kita nak kuatkan iman kita daripada sudut hari akhirat. Dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan segala yang diwajibkan serta meninggalkan segala yang dilarang. Ini pun ilmu fiqh. Sah, batal, halal, haram. Yang ni kena pelajari. Itu ilmu fardu ain. Mana Allah larang, mana Allah perintah, mana satu kita kena tahu. Oh yang ni Allah larang, tak boleh buat. Oh yang ni Allah perintah, yang ni kena buat. Okey? Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis ini dia ada masalah, ada dhaif. Hadis ini berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib, faridah ni fardu, wajib bagi orang-orang Islam, ke atas orang-orang Islam. Sama juga dengan hadis yang bawah ini, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Ini pun hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Tapi maknanya boleh ambil. Pasal apa? Pasal maknanya jangan berhenti dalam menuntut ilmu. Bisin, As-Sin ni China, tempat negara China, maksudnya jauh, kan? Walaupun kita dekat sini nak dapat ilmu, biarlah belajar jauh mana sekalipun, tetap kena belajar. Itu maksudnya.
walaupun ke negara Cina sana, tapi tak semestilah kena Cina. Walaupun ada tafsiran dekat sana, waktu tu Cina banyak ilmunya, tapi tak semesti kena pergi Cina semua, kan? Tapi mana-mana tempat yang kita pergi, bermaksud walaupun jauh tetap kena mencari ilmu. Itu negeri Cina itu jauh dalam kiraan orang-orang Arab di waktu itu, dan sangat sedikit orang yang pernah sampai ke sana disebabkan terlalu jauh dari negeri. Andai kata seorang muslim itu wajib menuntut ilmu meskipun ke negeri yang jauh, maka lebih-lebih lagi wajib ke atasnya untuk menuntut ilmu itu apabila ia berada di tengah-tengah para ulama, di mana lebih mudah untuk memperolehinya tanpa banyak belanja atau penat. Kalau kata jauh itu pun kena dituntut belajar, apatah lagi yang ada dekat kita sekarang ini, kita dikelilingi oleh ulama-ulama, lagilah kena belajar. Ulama ada. Kalau yang kata dekat Sin sana, dekat China sana, pasal apa kena belajar? Ulama ada dekat sana juga, maka pergi sana untuk menuntut ilmu. Kan? Kalau kita zaman dulu ulama ada ulama di utara, ada orang pergi belajar di Thailand, ada orang pergi belajar di Indonesia, ada ulama-ulama Nusantara sebab nak pergi cari ilmu. Kita lah di Nusantara ni kan, di Malaysia dulu ada ulama banyak kan, tapi kebanyakannya kadang-kadang ada yang pergi ke Thailand kan, ada yang pergi ke Indonesia, banyak di Kedah, Kelantan, guru-guru kita kan. Tapi sekarang mana-mana ada ulama dah. Kan? YouTube, tapi janganlah tengok YouTube banyak. Nanti dia berdalilkan YouTube nanti kan. Bahaya kat tu. Awak tengok mana YouTube tu dia habis. YouTube ni sebagai kita punya rangsangan, semangat saja untuk kita nak mencari ilmu. Boleh tengok YouTube, tak ada masalah. Tengoklah, dengarlah, ada masa dengar. Tapi dia sebagai semangat saja untuk kita pergi menuntut ilmu secara depan begini. Lebih baik secara one by one, ataupun lebih dekat lagi, ada pengkhususan lagi dia punya pelajaran tu. Itu lebih baik. Tapi macam ni dipanggil talaqi jugalah, dia panggil talaqi umum, dia panggil. Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan kita yang ada dekat negara kita ni, ulama dah ada, lagi tak boleh lagi daripada pelajar, lagi dituntut. Pasal apa? Ulama-ulama masih ada. Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat ditarik kesimpulannya daripada hadis Nabi SAW. Hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Banyak cerita tentang hadis Jibril ni, banyak cerita tentang bab ilmu fardu ain. Bila mana Nabi ditanya oleh malaikat Jibril waktu tu dia menyerupai manusia, Umar Al-Khattab kata, kami tak pernah tengok dia. Kami tengok wajahnya bersih, rambutnya kemas, bajunya putih, tak nampak seperti orang musafir. Dan kalau dia orang sini, kami tak kenal pun dia. Kalau dia orang Madinah, mesti kita kenal. Dia bukan orang Madinah, kami tak pernah nampak dia. Dan kalau dia orang jauh daripada luar negara, daripada luar, mesti baju dia lusuh ke padang pasir. Tapi kami tak nampak pun lusuh tu. Something wrong lah tu, dekat situ dah ada. Tiba-tiba dia tanya Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu aku apa di Islam. Nabi pun sebut al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah sampai habis. Rukun Islam yang 5 tu. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji 5. Habis itu dia kata sadaqta, kamu betul. Peliklah Umar. Umar dikatakan bahawa dia tanya Rasulullah, dia pula yang benarkan. Dah pelik tu. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Bagi tahu aku apa dia itu iman. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang rukun iman tu 6. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Maka dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku apa dia ihsan. Nabi pun kata, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu kamu ibadat seolah-olah kamu nampak Allah di hadapan. Kalau kamu tak boleh buat begitu, kamu yakin bahawa Allah sedang melihat kamu, kata Nabi. Dan Nabi diminta untuk ceritakan bila kiamat, mata sa'ah. Nabi kata orang yang tanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dan malaikat tu kata bahawa kalau begitu ceritakan aku tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, bangunan dinaikkan tinggi-tinggi, orang yang dulunya miskin kemudian menjadi orang yang kaya. Itu tanda-tanda. Banyaklah, ini satu bab. Menunjukkan bahawa 4 perkara ini adalah perkara fardu ain. Islam, iman, ihsan dan kiamat. Jadi ini yang perlu kita pelajari untuk kita faham berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ilmu yang perlu kita pelajari. Tadi itu rukun Islam, rukun iman, ihsan dan tanda kiamat tadi, supaya kita isti'dad artinya preparation. Demikianlah masuk hadis
Manakala yang diwajibkan mengetahui atas setiap muslim dari ilmu-ilmu iman ialah yang tertera dalam akidah yang ringkas kita sebut dah, iaitu Islam, iman. Dan iman bab akidah boleh tengok dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandi, kata Al-Imam Al-Haddad ni. Maka saya akan catatkan, kata Al-Imam Al-Haddad, sebahagian daripada akidah ini secara ringkas di bahagian akhir dari buku ini. Mana nanti adalah akhir nanti dia akan ceritakan berkaitan dengan akidah sedikit, berkaitan dengan ilmu-ilmu iman. Adapun ilmu-ilmu Islam berkaitan dengan fiqh, maka ianya dapat dipelajari juga dalam kitab para ulama fiqh yang lain. Sebab yang wajib dipelajarinya adalah kadar patut, kadar tidak patut seorang muslim menjahilinya. Tak patut orang Islam kalau namanya muslim, maka dia tak boleh tak erti bab taharah. Kalau kata namanya muslim, dia tak boleh tak erti dalam bab solat. Kalau kata namanya muslim, tak boleh tak erti dalam bab puasa. Ini kalau bab puasa tiap-tiap tahun cerita bab korek hidung batal ke tidak. Isu tak pernah habis, kan? Tak pernah habis, tiap-tiap tahun ada. Korek hidung batal tak? Orang yang muslim dia tak boleh tak tahu bab ni, dia kena tahu. Sebab tu sebelum masuk Ramadan dia kena pelajari ilmu-ilmu puasa banyak. Kalau orang yang nak bayar zakat, dia kena pelajari bagaimana hartanya. Kalau orang yang pergi nak haji umrah, dia kena pelajari bagaimana nak dapatkan haji yang mabrur ataupun umrah yang mabrur. Seperti mengetahui wajib sembahyang 5 waktu, dia kena tahu itu. Cara-cara mengerjakan sembahyang, syarat-syarat sembahyang, waktu sembahyang, bersuci dan seumpama. Nanti kita akan masuk nanti ni bahagian kedua, dia akan cerita perihal sembahyang pula, detail lagi. Ni cuma dia kiaskan, dia bagi sikit penerangan. Maka demikian pula juga mengetahui wajib puasa pada bulan Ramadan, syarat dia, sah batal dia, kan? Sama dengan haji yang kita sebutkan tadi, kalau kita mampu pergi ke sana, maka kita kena tahu bagaimana cara untuk mendapatkan haji yang mabrur. Maka tegasnya wajib muslim mengetahui segala perkara yang namanya fardu ain, perkara yang diharamkan, yang mudah manusia terperangkap dalamnya, seperti zina, liwat, kan? Minum arak, maknanya dalam keadaan mencuri, khianat, itu semua adalah perkara-perkara yang dosa yang dilarang. Dia kena tahu yang itu. Kalau namanya muslim, dia kena tahu, oh zina ni haram. Okey, ada kata tak boleh. Oh iya ke zina haram Ustaz? Pelik tu. Sebab apa dia jadi pelik? Pasal dia tak duduk dengan ulama. Ulama ada. Kalau ulama tak ada dalam negara tu, ya boleh kita hukum macam tu. Tapi sebab ulama dah ada, handphone pun dah ada dah, boleh cari je. Kan? Kalau dia kata, oh iya ke Ustaz, saya tak tahu pula minum arak ni haram. Pelik tu. Kan? Dan sebab tu kita katakan bahawa orang yang namanya muslim, maka dia tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu ini, sebab dia wajib dipelajari. Adapun mengenai hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak mempunyai harta, maka tak wajib dia untuk nak mempelajari ilmu berkaitan dengan zakat. Tapi dia kena tahu zakat itu wajib. Itu utama. Tapi kalau dia tak ada harta, tak perlulah belajar macam mana cara nak membersihkan harta, tak perlu. Cuma dia kena tahu dan yakin bahawa zakat itu adalah wajib. Sama juga dengan haji dan umrah. Kalau kata dia tak mampu untuk pergi haji dan umrah, maka dia tak perlu belajar pun syarat wajib, rukun, tak perlu. Pasal apa? Dia tak wajib lagi. Tapi dia mesti tahu dan yakin bahawa haji itu wajib. Itu dia punya kiasan. Tidak juga atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat atau melayakkan haji. Adapun mengetahui tentang wajibnya zakat dan haji, maka hukumnya wajib atas setiap muslim. Adapun syarat jual beli, muamalat dan nikah, maka yang demikian itu wajib bagi orang yang berkecimpung di dalamnya. Kan? Nikah kita kena tahu lah. Kita nikah, waktu ni dah tak nak nikah dah, tak payah tahulah bab nikahnya. Kan? Dulu sebelum nikah kan, sebelum nak angkat nikah tu, malam tu baca buku tebal, takut disoal oleh Tok Kadi. Dia tanya kita rukun ini apa, rukun ini apa, hafal tu, siap hafal tu. Ada orang siap tulis kat tangan tu, rukun nikah ada 5 tulis. Kan? Suami, isteri, wali, hafal tu. Tengok esok Tok Imam tak tanya yang tu, rugi aku conteng tangan kata dia kan. Tak tanya. Dan itu sebenarnya tak perlu tanya. Tok Imam ya, Tok Kadi dengar ni. Jangan tanya, memalukan orang. Okey, tak payahlah time tu nak suruh Fatihah baca, tak payah. Pasal kalau dia tak boleh baca, tak boleh nikah. Sebenarnya benda tu kena buat sebelum tu kan. Dia nak cop pakai bersungai, nasihatkanlah. Waktu tu tak ada orang, kita 2 orang je dengan dia kan, nak minta cop nikah kan. Kita 2 orang je. Waktu tu pergilah basuh dia habis-habis. Ini duk tengah orang ramai pergi basuhnya. Al-Fatihah tak boleh baca, bukan tak boleh baca, dia bila tengah orang ramai dia jadi gugup. Kan? Orang suruh baca ikhlas, dia kata betul Ustaz, saya ikhlas nak kahwin ni. Bukan ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Jadi gugup. Pasal apa jadi gugup? Pasal orang ramai.
Dia pula tiba-tiba on the spot kena tanya macam tu. Kita pun kadang kan terkentut-kentut nak jawab. Kadang wali pun kadang tak berani nak nikahkan anak sendiri. Pasal apa? Gugup. Dia boleh pergi kepada wali, hakim pindahkan. Pasal apa tak boleh? Pasal dia gugup orang ramai. Sama lah dengan orang yang nak kahwin ni, lagi gugup. First time kahwin. Jadi sebab itu kita sebutkan bahawa apa? Ilmu kena cari sebelum nikah. Habis kami ni ustaz yang dah lama kahwin, bukan tak perlu cari ilmu nikah, ilmu munakahat. Beza tu, nikah memang nikah, tetapi bila bab nikah, dia ada fasa sebelum nikah, ada fasa tengah nikah, ada fasa selepas nikah. Kita yang dah kahwin kena belajar fasa selepas nikah. Sebab takut terlepas cakap bab cerai, bab talak, bab rujuk, bab terlepas cakap tu. Sebab benda ni kalau duk main-main pun benda tu berlaku sungguh juga, kata Nabi. Ada orang yang dia terlepas, tiba-tiba dia telah zihar isteri dia. Ada orang dia terlepas, tiba-tiba dia telah ilak isteri dia. Ada orang dia terlepas, dia telah li'an isteri dia. Ni perkataan kadang-kadang ada yang tak pernah dengar ni. Cari ustaz, buat satu kitab fiqh munakahat. Walaupun kita dah bercucu, saya ustaz cucu 10 orang dah ustaz, takkan nak munakahat lagi, itu dia. Kena belajar. Dan kalau ia pun kita dah tahu, mungkin itu untuk anak cucu kita besok, sampaikanlah pada mereka. Sebab ada orang yang masih tak tahu bab munakahat ni, ilmu bab munakahat. Okey, itu bab nikah, bab muamalat dan seumpamanya. Seperti mengetahui hukum Allah mengenainya, apa yang mengesah dan merosakkan bila hendak bermula dan bila pula sedang berjalan. Maka yang itu kita akan bincang nanti banyak dalam kitab ni. Dia akan cerita lagi banyak ni. Dia akan cerita bab haji, bab munakahat, tapi bukan kitab fiqh. Kita kena faham baik kitab ni bukan kitab fiqh. Ini kitab tasawuf, kitab akhlak. Jadi dia lebih merujuk kepada bab adab saja. Cuma nanti kita akan sentuh sikitlah sebab alang-alang dah tersentuh bab fiqh. Cerita jugalah bab fiqh, cuma tak sedetail dengan ustaz yang mengajar bab fiqh lah. Kalau ada ustaz yang mengajar bab fiqh, minta dia detailkan macam hukum ni. Sebab dia pakar dalam bab fiqh. Cuma kitab ni adalah kitab berkaitan dengan adab, tasawuf ataupun akhlak. Kita akan lalu juga bab-bab tu semua, halal haram, tetapi dia lebih kepada adab, insya-Allah. Jadi kita di sini kita akan masuk pada kuliah akan datang berkaitan dengan tajuk bahayanya kejahilan dalam hukum. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya orang yang tak ada ilmu, dia boleh meletakkan hukum sesuka hati dia saja. Kan? Bila orang cerita pasal raya terkejut baru-baru ni, dia keluarkan hukum dia. Macam mana pula tiba-tiba boleh raya awal? Dia pun terkejut kan? Dia jadi seperti orang ahli falak pula dah. Keluarkan hukum sesuka hati. Bab PKP sama juga. Vaksin, keluarkan hukum sesuka hati. Ilmu tak ada. Dia tanya bab nahwu saraf, pening kepada nahwu tu apa Ustaz? Saraf tu apa Ustaz? Tak tahu. Tiba-tiba dia keluarkan hukum dengan kejahilan dia. Ini dosa yang paling besar. Perbincangan ni insya-Allah pada kuliah akan datang dengan lebih detail kita akan tengok perkara itu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.